TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Pastinya hari ini anda bertemankan saya, Hazrina Kasim, untuk sama-sama kita mengikuti satu lagi slot, iaitu slot menengah atas, dan mata pelajaran yang dipilih pada hari ini adalah sejarah. Jadi untuk berbincang dan mengetahui apakah sebenarnya topik yang akan dibawakan oleh guru penyampai kita pada hari ini dia kita nak berkenalan dengan guru kita. Apa kata kalau anda saksikan profil ini? Baik, dia itu serba sedikit berkenaan dengan profil guru penyampai kita pada hari ini. Baiklah, sebelum tu kita nak berkenalan juga dengan guru jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nabilah Ilyas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani Kedah. Sihat ya Cikgu? Baik, terima kasih. Ini dia tak lain tak bukan, saya nak perkenalkan sekali lagi guru penyampai kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rozana Jas dari Unit Sains Sosial, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, Rina. Lama tak jumpa ya? Baik Cikgu, sebenarnya kita nak meriahkan pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk itu kita akan bersama dengan murid-murid secara atas talian. Betul Cikgu? Betul, Rina. Dan murid-muridnya dari Sekolah Mahat Tahfiz As-Saadiah, Seremban Negeri Sembilan. Yeah. Kita ada berapa orang Cikgu murid-murid hari ini? Kita ada 4 orang murid daripada Mahat Tahfiz As-Saadiah Seremban. Okey, baiklah. Ini dia dah pun bersedia bersama dengan kita ya Cikgu. Mungkin kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu Cikgu. Okey, hari ini kita akan bersama Muhammad Haris Tajuddin bin Rosman. Apa khabar? Baik. Okey, seterusnya kita bersama Siti Fatimah Nasaruddin. Siti Fatimah dah bersedia? Dah, Cikgu. Okay, seterusnya kita bersama Nuha Nashwa. Noha. Sihat Noha? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kita bersama Muhammad Anwari. Muhammad Anwari. Apa khabar Anwar? Alhamdulillah sihat. Okey, itu dia tadi 4 murid-murid yang akan bersama dengan kita mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam mata pelajaran sejarah. Tapi kan Cikgu nak tahu jugalah, pastinya murid-murid yang sedang menonton ketika ini juga tertanya-tanya apa agaknya topik yang kita nak bawakan, memandangkan di awal siaran tadi ada gimik berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun lalu. Jadi apa topiknya Cikgu? Berdasarkan VT yang kita lihat sebentar tadi, menunjukkan bahawa negara kita telah bebas daripada penjajah. Bermakna negara kita ialah sebuah negara berdaulat. Bertepatan dengan tajuk kita pada kali ini ialah kedaulatan negara. Baik, itu topik yang kita nak bawakan khusus untuk murid-murid yang berada di tingkatan 5 hari ini adalah kedaulatan negara. Tapi kita juga nak tahu Cikgu, apa sebenarnya standard pembelajaran yang bakal diperolehi oleh setiap murid-murid yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pada pembelajaran untuk kali ini, konsep kedaulatan negara, pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan konsep kedaulatan, menerangkan ciri-ciri negara berdaulat, menjelaskan akan pentingnya mewujudkan negara berdaulat dan menghuraikan langkah-langkah pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah, itu antara standard pembelajaran yang bakal murid-murid perolehi selesai pembelajaran kita selama 1 jam nanti. Tapi Cikgu, sebagai permulaan ini, pastinya Cikgu boleh terangkan kepada murid-murid terlebih dahulu tentang takrifan kedaulatan itu sendiri. Silakan. Baiklah Rina, sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang kedaulatan negara, kita perlu tahu dahulu konsep kedaulatan.
Takrif kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Itu takrifan secara menyeluruh. Tapi kita lihat juga takrif kedaulatan mengikut bahasa. Dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Maknanya sebuah kerajaan berkuasa penuh terhadap pemerintahan negaranya sendiri tanpa campur tangan daripada negara lain. Yang kedua, takrif kedaulatan dari sudut bahasa Yunani. Kedaulatan ialah supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk negara yang bebas dan merdeka. Jadi kita boleh lihat maknanya apabila negara dijajah, negara itu ialah negara yang tidak berdaulat. Maknanya negara yang bebas, negara yang merdeka, barulah negara itu dianggap sebagai sebuah negara berdaulat. Kita lihat pula dari sudut bahasa Arab. Perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Dalam bahasa Melayu pula, kedaulatan merujuk kepada perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Jadi, apabila disimpulkan daripada takrif-takrif mengikut bahasa ini, dapat disimpulkan bahawa kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara untuk mentadbir dan memerintah tanpa campur tangan daripada kuasa asing. Baik, dia itu secara jelasnya pemahaman kita berkenaan dengan takrif kedaulatan mengikut bahasanya. Baik, cikgu, seterusnya. Okey, kita lihat seterusnya. Saya ingin melihat adakah murid jelas dengan pengertian kedaulatan. Jadi saya nak murid cuba jawab untuk soalan Anika pilihan ini. Okey, apakah pengertian kedaulatan? A. Bebas merdeka. B. Sistem beraja. C. Kesetiaan. D. Demokrasi. Jadi ada tak murid-murid di talian ingin cuba menjawab soalan? Boleh angkat tangan? Okey, Fatimah angkat dulu. Okey, cikgu bagi peluang Fatimah untuk angkat tangan dulu. Sila bacakan soalan dan jawapan. Silakan. Apakah pengertian kedaulatan? A. Bebas merdeka. Okey, Fatimah menjawab. Jawapan pengertian kedaulatan ialah bebas merdeka. Jadi kita lihat untuk jawapan ini. Ya, jawapannya ialah bebas merdeka. Jadi apabila menjawab soalan Anika pilihan, kita lihat kata kunci kedaulatan mestilah bebas. Okey, seterusnya kita nak lihat bagaimana murid memahami istilah kedaulatan mengikut bahasa. Okey, cuba jawab. Okey, saya bacakan untuk soalan ini. Maklumat berikut berkaitan dengan istilah kedaulatan. Istilah supernus bahasa X. Istilah sovereignty bahasa Inggeris. Istilah daulah bahasa Arab. Apakah X? A. Romawi. B. Yunani. C. Perancis. D. Spanyol. Jadi ada tak murid-murid di talian yang cuba nak menjawab soalan? Cikgu nampak Haris angkat tangan. Okey, cuba Haris baca soalan dan baca jawapan. Silakan. Maklumat berikut berkaitan dengan istilah kedaulatan. Apakah X? Jawapannya B, Yunani. Okey, terima kasih Haris. Okey, jawapan, mari kita lihat jawapan untuk soalan ini. Jawapan apakah istilah untuk supernus ialah
Yunani. Okey, Rina boleh bagi tak ganjaran kepada murid yang jawab? Boleh cikgu, berapa kita nak berikan Kita kepada bagi- Fatimah dan juga Haris ya? Okey, Fatimah dan Haris kita bagi satu ganjaran setiap orang, menunjukkan boleh menjawab soalan dan memahami tentang konsep kedaulatan. Jadi kedaulatan ni maksud yang menyeluruh ialah ketertinggian dan kewibawaan pemerintah untuk mentadbir negara sendiri. Baik cikgu, pastinya dengan soalan yang diberikan itu menunjukkan murid-murid faham dengan pembelajaran kita pada hari ini, termasuklah saya percaya murid-murid yang berada di rumah juga. Kita nak berehat seketika cikgu, jadi murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM.